Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat satu perkongsian tentang kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat yang perlu ada di dalam sebuah karya untuk dia dianggap indah. Jadi kriteria-kriteria ini telah dihasilkan ataupun telah dirumuskan oleh insan yang sangat hebat, iaitu Imamul Qatatin, yang bernama Ibnu Muqlah panggilan dia. Jadi Ibnu Muqlah telah membuat satu garis panduan untuk menjadikan ataupun untuk menampakkan tulisan itu indah, perlu ada 5 kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah taufiah ataupun tepat. Yang dimaksudkan dengan tepat adalah dari segi bentuk-bentuk huruf, dari segi kemiringan huruf, dari segi lengkungan dan lain-lain. Jadi yang kedua pula adalah itmam ataupun tuntas, atau bahasa kita selesai. Yang dimaksudkan dengan selesai itu mestilah sempurna dan tepat dari segi kaedah yang telah ditentukan. Contohnya macam huruf alif. Kalau dalam huruf alif, kha sulus adalah 7 titik, mestilah 7 titik. Tapi itu bersesuaian dengan apabila kita masuk dalam yang kita panggil dengan susunan ataupun tarkib, kita boleh panjangkan atau pendekkan, tapi mestilah masih berada di dalam kaedah yang telah ditentukan. Seterusnya yang ketiga adalah ikmal ataupun sempurna. Jadi seperti contohnya macam kha sulus, bila kita menggores sesuatu huruf, contohnya macam huruf waw, dia mesti ada satu titik di mana yang kita panggil ataupun bahagian, satu titik ataupun bahagian yang kita panggil dengan bahagian golden section ataupun titik keemasan. Jadi di titik keemasan itulah yang akan menampakkan bahawa sesuatu tulisan itu indah. Jadi yang keempat pula adalah isbah ataupun padat. Padat ni yang dimaksudkan macam bila kita nak tulis, bila kita pegang mata pena tu, bila kita tulis, keseluruhan mata pena tu perlu lekat pada kertas dan dia tak boleh ada macam terangkat-terangkat sikit. Yang tu akan menghilangkan keindahan dia. Jadi apabila kita tulis, sekali tulis dah nampak cantik, yang tu lebih indah. Berbeza dengan bila kita tulis ada terangkat-terangkat, itu akan nampak kurang kekemasan. Dari segi susunan pula, kalau kita tengok dalam karya-karya pemenang, contoh macam yang terbaru Esika, atau kita akan tengok pemenang mesti susunan dia padat. Jadi susunan padat dan susunan renggang ini yang lebih diutamakan oleh juri adalah susunan yang padat. Selain daripada kaedah dah sama ni, tapi susunan padat akan dapat satu advantage daripada susunan yang renggang. Jadi yang dikatakan itu susunan padat lebih indah dari susunan yang renggang. Tapi bukan bermaksud susunan yang renggang itu tidak indah. Susunan yang renggang itu indah, cuma advantage dapat kepada susunan yang padat. Jadi yang terakhir adalah irsal. Irsal ini maksud lancar. Yang dimaksudkan itu adalah dengan lancarnya mata pena kita apabila kita menulis. Contoh, kalau kita tengok karya-karya kan, setiap satu tarikan mesti terus sampai ke, contoh macam huruf alif, mesti dia akan tarik dari awal sampai habis satu tarikan. Jadi antara tips yang saya dapat daripada Ustaz Teguh dan juga Ustaz Uda, cara untuk kita tarik satu tarikan supaya dia nampak tak putih-putih adalah dengan kita menahan nafas ketika kita menulis.
Contoh macam tilawah jugalah, bila kita nak suara sedap kan, bila kita nak tarik tu mesti kita kena tahan nafas, lepas tu baru kita lepas kan. Jadi chord pun macam tu juga, bila kita tulis kita perlu tahan nafas supaya tangan kita tu kuat ataupun konsisten ketika kita menulis. Kalau kita bernafas sambil kita menulis, kita tak konsisten macam tu. Okay. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada syarat-syarat kriteria ini semua adalah setiap tulisan ataupun karya perlu ada kelima-lima syarat ini untuk memperlihatkan keindahan dia. Kalau kita tertinggal walaupun satu daripada kelima-lima syarat ini, nescaya tulisan kita tidak akan sempurna atau akan nampak juga kecacatan. Walaupun kaedah kita sudah bagus, tapi tetap akan nampak kecacatan di dalam sesebuah karya. Sebab karya itu dinilai daripada keseluruhan, bukan daripada satu-satu huruf. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian saya pada hari ini. Yang buruk itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh komen di bawah ya. Nanti insyaAllah saya akan ulaskan dengan lebih lanjut. Jadi kita tamatkan perkongsian pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe, insyaAllah.